Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini mengarahkan ahli Parlimen Kinabatangan Bong Mokhtaruddin dan istrinya Zizi Ezzeti Abdul Samad untuk membela diri terhadap pertuduhan rasuah berjumlah 2,8 juta ringgit berhubung pelaburan unit amanah Public Mutual Berhad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Hakim Rozina Ayub berkata, pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pasangan itu di akhir kes pendakwaan. Pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar 64 berdepan 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 2,8 juta ringgit untuk mendapatkan kelulusan Velcra Berhad untuk membuat pelaburan sebanyak 150 juta ringgit dalam produk unit amanah Public Mutual. Zizi Ezzeti 44 pula berdepan 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya dalam perkara itu. Bung Mokhtar yang ketika itu pengerusi bukan eksekutif Velcra dituduh menerima rasuah tersebut daripada ejen pelaburan melalui Zizi Ezzeti di Public Bank Cawangan di Taman Malawati di Kuala Lumpur pada 12 Jun dan 19 Jun 2015. Ketika prosiding hari ini, Rozina memutuskan keterangan bertentangan saksi pendakwaan ke-24 dan saksi pendakwaan ke-25 adalah tidak relevan dan tiada kesan terhadap pendakwaan yang dihadapi Bung dan Zizi. Saksi pendakwaan ke-24 adalah ejen Public Mutual Madi Abdul Hamid, manakala saksi pendakwaan ke-25 adalah perunding unit amanah Nurhaili Ahmad Mokhtar. Menurut Rozina, selepas menimbang keseluruhan keterangan saksi serta bukti lain, serta penghujaan bertulis dan lisan oleh pendakwaan dan pembelaan, Mahkamah mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Bung dan Zizi. Dalam kes ini katanya, kes yang dibangkitkan pendakwaan adalah wang RM 2,8 juta ringgit diperolehi oleh Bung dengan persubahatan oleh istrinya. Katanya lagi, tanggapan mengikut Section 50 Akta SPRM terpakai, yaitu 2,8 juta ringgit, adalah dorongan yang berkaitan dengan peranan Bung, yaitu untuk mendapatkan kelulusan Menteri Keuangan II agar Velcra Berhad membuat pelaburan 150 juta ringgit dalam produk unit amanah. Ada 3 pilihan untuk tertuduh. Pertama, kekal berdiam. Kedua, memberi kenyataan tanpa mengangkat sumpah dari kandang tertuduh. Dan ketiga, untuk memberi kenyataan dengan mengangkat sumpah dari kandang saksi. Katanya, mengikut undang-undang, pendakwaan tidak boleh memeriksa balas keterangan tanpa bersumpah oleh tertuduh. Tetapi pada masa yang sama, hakim lazimnya tidak cenderung untuk memberi pertimbangan utama terhadap keterangan itu. Berkenaan pilihan ketiga, Mahkamah lebih cenderung untuk mengambil kira keterangan tertuduh yang dibuat setelah mengangkat sumpah, dan keterangan itu boleh diperiksa balas oleh pendakwaan. Peguam M. Aitemulan kemudian memaklumkan Bung dan Zizi memilih pilihan ketiga, yaitu memberi keterangan dari kandang saksi selepas mengangkat sumpah. Aitemulan juga berkata pasangan itu akan memanggil 10 saksi, termasuk diri mereka sendiri. Pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Farid Gohim Abdullah. Pada 17 Mei lalu, pendakwaan menyelesaikan kesnya selepas memanggil 30 saksi sepanjang perbicaraan yang bermula pada 2 Januari 2020. Antara yang dipanggil adalah bekas Menteri Keuangan kedua Ahmad Husni Muhammad Hanazlah, bekas pengurus besar pelaburan Velcra Adnan Yusuf, ahli lembaga pengarah Velcra DR Habibah Sulaiman, penolong penguasa SPRM Nur Syaril Saharum, serta Madi dan Nurhaili. Terima kasih kerana klik video ini.